nak berkereta dengan begitu selesa, ataupun kita ambil sebahagiannya untuk kita membangunkan negara kita. Saya rasa sebagai sebuah kerajaan yang prudent dan kompeten, saya mencita-citakan sebuah kerajaan yang boleh achieve kedua-duanya. We can achieve both dengan kita menampilkan gaya kerajaan yang penuh integriti dan credibility. Ya. Saya suka untuk kembali kepada apa yang pernah disebut oleh Allahyarham Tun Razak sewaktu Petronas ditubuhkan. Ya. Tun Razak mengatakan dengan tegas bahawa Petronas itu mestilah berperanan sebagai the guardians of the wealth of the nation. Ya. Menjadi penjaga kepada kekayaan negara. Ya. Itu falsafah daripada asal penubuhan Petronas yang diimpikan oleh Tun Razak sebagaimana dia mengimpikan kejayaan dasar ekonomi baru. Oleh itu persoalannya di sini adakah minyak ini, ya, minyak ini yang menjadi harta negara ini milik siapa sebenarnya? Ini isunya. Ya. Kalau kita asyik mempersalahkan rakyat setiap kali setiap dolar, setiap per barrel itu naik di peringkat pasaran, saya rasa itu bukan satu jawapan yang kompeten dan convince yang saya hendak dan rakyat di luar sana yang 26 juta mahu dengar. Ya. Kalau mengikut yang sempat saya telaah, ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia, kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim, bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia, bekas Menteri Keuangan. Tun Mahathir juga adalah seorang bekas Menteri Keuangan. Kemudian Yang Berhormat Mulia Tengku Ghazali Hamzah, bekas Menteri Keuangan. Dan saya merujuk di sini Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz yang mengatakan dalam report Bank Negara, high oil price won't affect Malaysia, says Bank Negara. Dan di sini Dr. Zeti mengatakan bahawa setiap $1 per barrel stong yang naik, maknanya kerajaan akan mendapat keuntungan 100,000 hingga 200,000 juta ringgit satu tahun. Ya. Ini fakta yang dikemukakan oleh Bank Negara. Kemudian Menteri Keuangan kedua hari ini, Tan Sri Muhammad Nur Yaakob, sewaktu beliau berdiri dalam Parlimen menggulung perbahasan titah diraja, beliau mengatakan pada waktu itu harga minyak dunia pada paras $130 pada waktu itu. Beliau mengatakan jangan bimbang, rakyat Malaysia tidak perlu bimbang kerana ini adalah limpahan kekayaan negara yang tidak menjejaskan apa-apa. Kemudian kita juga melihat satu report yang dikemukakan dan dikeluarkan oleh, tidak silap saya, Bloomberg, so majalah ekonomi yang terkenal, ya. Beliau meramalkan bahawa setiap $1 yang naik setiap tong di pasaran antarabangsa, Malaysia boleh untung sehingga 250 juta satu tahun. Jadi ini berdasarkan kepada fakta ini, saya boleh saya tanya. Biar saya habiskan dulu. Jadi berdasarkan kepada apa yang telah saya katakan tadi, bahawa kita mesti kembali kepada falsafah itu. Ya, jangan menjadikan kenaikan harga minyak di pasaran dunia itu kita tidak boleh mengurusnya dengan baik. Kabinet hanya bincang 4 jam sahaja untuk menyelesaikan masalah kenaikan itu, dan rakyat dilemparkan dengan kenaikan minyak 41%. Saya rasa itu satu hujah yang saya rasa mungkin media tidak ada peranan lah dalam pada malam ini. Pertamanya pasal kita pergi daripada belakang lah. Pertamanya kalau dikatakan hanya 4 jam, ini satu sindiran yang tak adil, kerana sebelum daripada itu sudah pun ada mesyuarat jawatankuasa yang diinflasi yang juga selama 4 jam. Jadi bermakna
banyak masa yang telah digunakan dan sudah pasti ianya telah melibat beberapa tenaga dan waktu dari segi mengirakan perkara ini. Saya nak balik kepada soal yang saya nak sampuk tadi. Pasal bila dikatakan dengan kenaikan $1 umpamanya, ya, dikatakan perkataan yang digunakan ialah untung. Ya. Saya rasa bukan untung tu. Saya rasa ianya pendapatan, revenue. Jadi saya ingat kalau ini yang masalah yang saya lihat umpamanya semasa saya baca, saya harapkan bahawa saudara Lutfi datang ke sini kerana saya telah melihat kepada website Harakah Daily umpamanya. Dan juga di situ temu dega yang temu bual lah, saya rasa daripada seorang pemimpin PAS yang agak tinggi. Juga perkataan pendapatan dan keuntungan itu ditukar ganti, ya, seolah boleh bermaksudnya sama, tetapi maksudnya tak sama. Iaitu kalau pendapatan ialah pendapatan, kalau untung tu setelah menolak kos umpamanya, barulah kita betul-betul faham bahawa ini maksudnya. Yang ketiga tentang soal Petronas sebagai guardian of the wealth of the nation. Saya bersetuju bahawa ini konsep yang Tun Razak meletakkan kepada Petronas. Dan saya rasa kita harus bangga dengan apa yang telah tercapai oleh Petronas. Malahan bukan saja Petronas menjaga dan membangun aset negara dengan baik, iaitu minyak mentah kita dengan simpanan yang ada, ya, dengan begitu terurus. Tetapi di samping itu juga hari ini kita lihat Petronas sudah mula juga mendapat keuntungan daripada kegiatan bisnesnya di luar negara. Dan kalau kita lihat daripada laporan Petronas, kita dapati bahawa 30% saja yang berpunca daripada dalam negara yang berasaskan kepada aset negara ini. Ya, kalau termasukkan, ialah dikeluarkan juga ekspor sebagai satu kegiatan daripada Petronas. Jadi bermakna bahawa bukan saja Petronas telah menjaga kepentingan negara, dan kalau Petronas itu berjaya, ya, adakah ini tidak menunjukkan, bukankah ini menunjukkan bahawa bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada kerajaan terhadap Petronas yang membuatkan Petronas itu berjaya? Takkanlah kerajaan yang tak prihatin, yang tak ada hati perut, boleh mendorong dan menasihatkan Petronas atau membawa Petronas ke arah yang itu. Ataupun semata-mata kerana Petronas berjaya kerana dirinya, tanpa bimbingan dan tanpa galakan daripada kerajaan, sehingga ia menjadi sebuah syarikat minyak yang terkemuka di dunia. Soalan tadi Bang Muhammad tadi masih belum terjawab. Mungkin dari segi berapakah keuntungan Petronas, ya, mungkin Bang Muhammad, dan juga mungkin tadi Datuk menjawab tentang kos ataupun mungkin boleh Datuk jelaskan sikit. Pasal disebutkan tentang kenyataan bahawa dengan RM1 dengan $1 kenaikan dari segi harga minyak satu barrel, disebutkan bahawa ia menjadi 250 juta keuntungan. Saya kata bahawa ini bukan keuntungan, ini pendapatan. Bahawa kalau kita nak tahu tentang keuntungan, kena tahu tentang kos. Barulah kita tahu sebenarnya apa keuntungan.